Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan belajar matematik tahun 2, subtopik banding pecahan dan perpuluhan. Okey, dah sedia murid-murid? Jom kita belajar sekarang. Okey, kita perhatikan contoh yang pertama. Okey, banding pecahan dan perpuluhan. Okey, murid-murid, sebelum kita teruskan dengan contoh yang pertama, murid-murid boleh gunakan gambar rajah atau garis nombor untuk kita buat perbandingan pecahan dan perpuluhan. Bila kita buat banding ni melibatkan lebih besar, lebih kecil ataupun sama dengan. Okey, kita perhatikan dialog yang ditunjukkan. Okey, dia tanya, manakah yang lebih besar? Okey, yang pertama, saya lorek 3 bahagian. Okey, bila kata lorek 3 bahagian, murid-murid kena tahu 3 bahagian daripada berapa bahagian? 3 bahagian daripada 10 bahagian. Okey, murid-murid dah ingat lagi tak? Bila kita lorek 3 bahagian daripada 10 bahagian, 3/10. 3/10 juga kita boleh jadikan dalam bentuk perpuluhan, dia akan jadi 0.3. Okey, untuk yang kedua, gambar rajah yang kedua, saya lorek lebih banyak 7 bahagian. Okey, kawan dia lorek lebih banyak iaitu 7 bahagian. Bila 7 bahagian, bermaksud 7 daripada 10 bahagian. Jadi bila kata 7 daripada 10 bahagian, kita dah boleh tahu 7/10 sama dengan 0.7. Jadi dia tanya mana lebih besar. Jadi murid-murid perhatikan. Rajah yang pertama dengan rajah yang kedua, mana yang lebih banyak dilorekkan? Rajah yang kedua. Jadi kita boleh buat kesimpulan 0.7 lebih besar daripada 3/10. Walaupun dua nombor yang berbeza, satu nombor dalam bentuk perpuluhan, satu lagi dalam bentuk pecahan, tapi masih lagi boleh buat perbandingan sebab kita dah tahu hubungan pecahan per 10 dengan perpuluhan. Okey, kita teruskan dengan contoh yang kedua. Okey, untuk contoh yang kedua ni, yang ni diberi dalam bentuk gambar rajah ke garis nombor? Garis nombor. Jadi kawan ni cakap, mari banding guna garis nombor. Okey, jadi garis nombor ni, atas ni adalah apa? Atas ni dalam bentuk pecahan per 10. Pecahan per 10. Jadi bawah ni adalah dalam bentuk perpuluhan. Perpuluhan. Okey. Jadi kita boleh perhatikanlah 1/10 sama dengan 0.1. Jadi kat sini dia dah tunjukkan dalam bentuk pecahan per 10 dengan nilai pecahan yang sama. Okey, kita perhatikan contoh yang pertama, 1/10. Okey, bila kita tengok 1/10, okey, dalam bentuk perpuluhan, nilai dia adalah 0.1. Kalau 0.1 dalam pecahan dia adalah 1/10. Sama tak nilai dua ni? Sama tak? Nilai kedua-dua ni, nilai dia sama 1/10. Yang ni pun 0.1. Jadi nilai yang sama. Sebab itulah kita boleh buat kesimpulan untuk A. 1/10 sama dengan 0.1. Okey, boleh nampak tak murid-murid? Bila dia sama, kita guna perbandingan dia adalah dengan menulis ataupun menyebut sama dengan. Okey, kita pergi kepada contoh yang kedua iaitu B, 0.8. Murid-murid kena perhatikan mana 0.8. Okey, dekat sini 0.8. Dalam bentuk pecahan dia adalah 8/10.
8/10. Yang tu. Jadi, dia buat perbandingan dengan 3/10. Kita cari mana 3. 3/10 dekat sini. Okey, kalau dalam bentuk perpuluhan, nilai dia 0/3. Okey, bila kita buat perbandingan, mana yang lebih daripada 0/8 ni, jadi kita guna lebih daripada 3/10. Sebab apa? Nilai dia lebih besar. Jadi 0/8 lebih daripada 3/10. Okey, kita teruskan dengan contoh C. Okey, untuk contoh C, murid-murid perhatikan 0/2. Okey, kita tengok mana 0/2. Okey, dekat sini. Okey, dalam bentuk pecahan dia adalah 2/10. Dalam bentuk pecahan 2/10. Dia buat perbandingan dengan 5/10. Mana 5/10? Okey, 5/10 dekat atas ni selepas nombor 4. Dalam bentuk perpuluhan 0/5. 0/5 sama dengan 5/10. Jadi kita bandingkan yang depan dulu. 0/2. Apa? 5/10. Jadi bila kita tengok dalam bentuk nombor perpuluhan, 1 0/2, 1 0/5. Jadi 2 ni lebih apa? Lebih kecil. Lebih kecil ke kurang? Kurang. Jadi kita gunakan kurang daripada. 0/2 kurang daripada 5/10. Okey, kita tengok yang D pula. Okey, untuk soalan D, kita perhatikan 4/10. Mana 4/10? Okay, 4/10 dekat sini. Okey, dalam bentuk perpuluhan 0/4. Dia buat perbandingan dengan 0/6. 0/6 dekat bawah ni dalam bentuk pecahan adalah 6/10. Kita boleh buat perbandingan. Jadi dia mulakan dengan nombor 4/10 dekat depan. Okey, 4/10 nilai dia dalam perpuluhan adalah 0/4. Kat sini 0/6. 4. Lebih kecil ke 0/4? Lebih kecil ke lebih besar daripada 0/6? Lebih kecil. Jadi kita kena sebut kurang daripada. Jadi kesimpulan dia 4/10 kurang daripada 0/6. Jadi murid-murid kena tahu pecahan per-10 dengan pasangannya dalam bentuk perpuluhan. Okey, kita pergi kepada contoh soalan. Cuba jawab yang ada dalam buku teks jilid 2 muka surat 14. Okey. Arahan dia cakap bandingkan. Mesti buat perbandingan. Okey, nombor yang pertama kita perhatikan 4/10 dalam pecahan per-10. Nombor yang kedua 0/9. Mesti tengok yang dekat atas dulu kalau kita nak buat perbandingan kan. Jadi kita guna garis nombor. Garis nombor ni untuk kita senangkan melihat hubungan dalam pecahan per-10 dan juga dalam bentuk perpuluhan. Okey, kita mulakan dengan 4/10. Okey, 4/10 dalam bentuk perpuluhan. Kita tahu dia adalah 0/4. Kat sini kita dah tahu dia adalah 0/4. Jadi, macam mana kita nak bandingkan dengan 0/9? 0/9 ni dia ke kanan lagi. Kita dah belajar. Bila garis nombor tertib menaik, semakin ke kanan nombor tersebut, nombor tu semakin besar. Jadi, bila kita buat perbandingan, mulakan dengan 0/4 sebab dia nombor yang pertama. Lebih besar ke lebih kecil daripada 0/9? Lebih kecil. Jadi, kita boleh buat kesimpulan 4/10 lebih kecil daripada 0/9. Okey, untuk contoh B pula,
Kita perhatikan pada gambar rajah. Sifar perpuluhan 2. Dia lorekkan 2. Okey, bila dia lorekkan 2, kita dah nampak 2 bahagian. Kemudian, kalau di sifar puluhan 2 ni, kita dah tahu dalam pecahan dia adalah 2/10. Okey. Gambar rajah yang kedua, dia lorekkan 1/10. Bila kita bandingkan pink dengan hijau, pink lebih besar daripada hijau kan? Kita pun boleh dah tahu dah. Sifar perpuluhan 2 dengan sifar perpuluhan 1. Jadi, sifar perpuluhan 2 ni lebih kecil ke lebih besar daripada sifar perpuluhan 1? Mestilah lebih besar. Sebab apa? Gambar yang dilorek ni pun lebih besar daripada yang warna hijau ni. Jadi, kita boleh buat kesimpulan. Sifar perpuluhan 2 lebih besar daripada sifar perpuluhan 1. Ataupun soalan dia, sifar perpuluhan 2 lebih besar daripada 1/10. Cikgu harap murid-murid faham tentang apa yang telah kita belajar banding pecahan dan perpuluhan. Okey, setakat ini sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Bye!